Salam sejahtera. Hari ini cikgu akan mewakilkan dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Sistem nombor terdiri daripada pelbagai asas nombor. Asas 10 atau desimal merupakan asas yang digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian kita. Tahukah anda asas nombor apakah yang digunakan dalam sains komputer? Asas nombor seperti asas 2, asas 8, asas 10 dan asas 16 antara asas nombor yang digunakan dalam sains komputer. Mari kita belajar macam mana menyatakan nombor dalam asas yang berbeza. Kita mula dengan nombor dalam asas 2. Nombor dalam asas 2 hanya ada 0 dan 1. Kalau saya tulis nombor asas 2 dalam urutan, saya mula dengan 0 asas 2. 1 asas 2. Seterusnya, bolehkah saya tulis 2 asas 2? Sudah tentu tidak boleh sebab saya hanya ada nombor 0 dan 1 sahaja boleh tulis. Jadi, 1 tambah 1, 2. Tapi 2 tak boleh tulis, maksudnya sudah penuh. Letak 0 tambah 1 ke depan. Jadi kita dapat 1, 0 asas 2. Seterusnya ialah 1, 1 asas 2. Dan 1, 1 asas 2, kalau saya tambah 1, saya tak boleh tulis 2. Saya akan letak 0 tambah 1 sini. 1 tambah 1 masih 2. Maksudnya sudah penuh. Saya letak 0 semula. Dan tambah 1 ke depan. Dan saya dapat 1, 0, 0 asas 2. Dan begitu juga dengan nombor yang seterusnya. Nombor dalam asas 3 pula ada nombor 0, 1 dan 2. Jadi kalau saya tulis dalam urutan 0 asas 3, 1 asas 3, sekarang saya ada nombor 2. So, saya boleh tulis 2 asas 3, tetapi saya tak ada nombor 3. Jadi, 2 tambah dengan 1, 3 sudah penuh, letak 0, tambah 1 ke depan, saya dapat 1, 0 asas 3. Dan seterusnya, 1, 1 asas 3. Kalau saya teruskan, 1, 2 asas 3 dan 1, 2 asas 3, saya tak ada 1, 3. Jadi 1, 2 tambah 1, ini sudah penuh, tambah 1. Saya dapat 2, 0 asas 3 dan seterusnya. Manakala nombor dalam asas 4 pula, saya ada nombor 0, 1, 2 dan 3. Jadi kita guna cara yang sama untuk tulis 0 asas 4, 1 asas 4, 2 asas 4. Sekarang saya ada nombor 3. So, 3 asas 4, tetapi saya tak ada nombor 4. Jadi, saya sudah penuh, saya letak 1, 0 asas 4, 1, 1 asas 4 dan seterusnya. Okey, sekarang kita tengok nombor dalam asas 5. Kita ada 0, 1, 2, 3 dan 4. Jadi kalau saya tulis dalam urutan seperti biasa, 0 asas 5, 1 asas 5, 2 asas 5, 3 asas 5, 4 asas 5. Boleh saya tulis 5 asas 5? Tidak boleh kan? So, sudah penuh, jadi dapat 1, 0 asas 5. Dan seterusnya. Nombor dalam asas 6, saya ada nombor 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. So, saya tulis ikut urutan 0 asas 6, 1 asas 6,
2 asas 6, 3 asas 6, 4 asas 6, 5 asas 6, dan 1 kosong asas 6, dan seterusnya. Nombor dalam asas 7 pun sama, kita hanya ada nombor 0 hingga 6. Jadi kalau saya tulis asas 7, 1 asas 7, 2 asas 7, 3 asas 7, 4 asas 7, 5 asas 7, 6 asas 7, 1 kosong asas 7, dan seterusnya. Okey, sudah nampak pattern dia kan? Jadi kalau sudah penuh, dia akan jadi 1 kosong dan seterusnya. Okey, jadi nombor dalam asas 8, kita ada nombor 0 hingga 7 sahaja. Jadi cara tulis kita pun sama juga. Okey. Sampai 7 asas 8 sudah penuh, baru ada 1 kosong asas 8 dan seterusnya. Nombor asas 9 pula, dia ada nombor 0 hingga 8. So, cara tulis dia pun sama. Sampai 8 asas 9, sekarang saya tak boleh ada 9 asas 9. Jadi, saya akan mula dengan 1 kosong asas 9. Dan seterusnya. Contoh 1, nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. A. 850 asas 10. Jadi kalau asas 10 kita boleh baca sebagai 850. Kalau asas 8 tidak boleh. Kamu hanya boleh baca sebagai 7214 asas 8. Sekarang saya perlu nyatakan nilai tempat bagi asas 10. Jadi saya akan mula dengan yang belakang ini. Yang ini kalau biasa kita ada belajar ini ialah sa. Ini puluh. Ini ratus. Kalau saya tulis sebagai nilai tempat ialah 10 kuasa 0. Kalau kamu tekan kalkulator 10 kuasa 0 sebenarnya ialah 1. Yang ini ialah 10 kuasa 1. Jadi 5 darab 10 kuasa 1 ialah 50. Jadi nilai dia ialah 50. Tapi nilai tempat dia ialah 10. Yang ini 10 kuasa 2. Nilai tempat 8 adalah berada di ratus. Okey. Begitu juga untuk nombor yang asas lain, dia pun ada nilai tempat dia. Jadi kita tengok 7214 asas 8. Jadi kalau asas dia 8, kita mula dengan nilai tempat 8 kuasa 0. Ini 8 kuasa 1. 8 kuasa 2. 8 kuasa 3. Okey. Begitu juga dengan kalau nombor asas dia nombor 2. Jadi saya akan mula dengan nilai tempat dia 2 kuasa 0. 2 kuasa 1. 2 kuasa 2. 2 kuasa 3 dan 2 kuasa 4. Contoh 2, nyatakan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut. A. 850 asas 10. Jadi yang digaris ialah digit 5. Jadi cara dia senang sahaja. Saya tuliskan 850 dan gariskan nombor 5. Cikgu akan tuliskan nilai tempat dia. Yang ini nilai tempat dia ialah 10 kuasa 0. 10 kuasa 2. 10 kuasa 3. Jadi yang digaris ialah 5 ini. Jadi maksudnya
5 darab dengan 10 kuasa 2. Jadi mesti ingat sentiasa mula dengan kuasa kosong. Dan kuasa kosong ini mesti mula di belakang digit. Jadi 5 darab 10 kuasa 2 adalah 5 darab 100. Kita dapat 500. Okey, sekarang kita tengok B. 7, 2, 1, 4, asas 8. Yang digaris adalah nombor 7. Sekarang kita tengok, kalau asas dia 8, nilai tempat saya akan mula dengan 8 kuasa kosong. Jadi ini 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Kalau saya hanya nak cari nilai bagi digit 7, saya akan pulakkan ini dan cikgu akan darabkan. 7 darab 8 kuasa 3. Jadi dengan menggunakan kalkulator, anda akan dapat 3,584. Jadi sebenarnya nilai ini dalam asas 10. Sekarang kita tengok C yang 3. Jadi kalau asas dia 2, saya akan mula dengan 2 kuasa kosong. Jadi kita cari ini. 1 darab 2 kuasa kosong. Sama dengan 2 kuasa, apa-apa kuasa kosong ialah 1. Jadi 1 darab 1 ialah 1. D. 1, 2, 3, 5. Asas 6. Jadi kalau asas 6, saya akan mula dengan 6 kuasa kosong, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. Ini 6 kuasa 3. Okey, jadi saya akan pulakkan ini dan cikgu akan dapat jawapan 2 darab 6 kuasa 2. Sama dengan 72. Contoh 3, tentukan nilai nombor yang berikut. Jadi kalau tentukan nilai nombor berikut sebenarnya ialah kita cari nilai dalam asas 10. Ini cikgu sengaja letak asas 10. Kita try dengan cara ini. Tengok boleh dapat balik 950 atau tidak. Jadi 950. Ini ialah 10 kuasa kosong, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2. Jadi kita dapat 9 darab 10 kuasa 2 tambah 5 darab 10 kuasa 1 tambah 0 darab 10 kuasa 0. Yang pertama kita dapat 900 tambah 50 tambah dengan 0. Jadi saya dapat balik 950. Jadi cara ini sebenarnya ialah kita tukarkan nombor asas yang kita cari kepada asas 10. Itulah maksudnya cari nilai nombor tersebut. Jadi sekarang kita tengok B. Sebenarnya kita guna cara yang sama. Saya ada 5, 6, 4, asas 7. Jadi saya nak cari nilai dalam asas 10. Saya akan mula dengan 7 kuasa kosong. Tengok asas dia. Kalau asas dia 7, saya mula dengan 7. Jadi 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. 5 darab 7 kuasa 2 tambah 6 darab 7 kuasa 1 tambah 4 darab 7 kuasa 0. Okey. Sama dengan 245 tambah 42 tambah 4 darab 1. Jadi dapat 4. Jawapan dia sama dengan 291. C 1705 asas 8. Jadi sekarang saya nak cari nilai nombor ini dalam asas 10.
Jadi, saya akan mula dengan 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, dan 8 kuasa 3. Jadi, 1 darab 8 kuasa 3, tambah 7 darab 8 kuasa 2, tambah 0 darab 8 kuasa 1, tambah 5 darab 8 kuasa 0. Jadi, sama dengan 512 tambah 448 tambah 0 tambah 5. Jadi, jumlah dia adalah 965. Sekian saja untuk hari ini. Dan jangan lupa subscribe channel Cikgu Won. Terima kasih.